Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimu bi khair ya karim. Oke, hari ini Uncle berada di KK, di tengah-tengah bandar KK. Boleh tengok, oke, ada ikan todak tuh di tengah-tengah roundabout tuh. So, this is tengah-tengah area KK, di mana belakang Uncle ni ada satu pulau. Inilah pulau terdekat di Sabah, Pulau Gaya. Oke, boleh nampak rumah-rumah floating tu. So hari ini Uncle belanja view KK lah. Bagi yang jarang mau tengok KK punya pulau boleh tengok lah sekarang. So hari ini apa soalan? Mau tanya Uncle pasal isu-isu di Mahkamah Syariah. Okay, Assalamualaikum. Macam biasalah kita akan cerita pasal hibah. Okay, kenapa pakcik-makcik ataupun ipar dua lah kan, kenapa dorang boleh ada hak untuk menuntut ataupun mengambil harta adik-beradik mereka selepas mereka meninggal, selepas dia meninggal? Kenapa pakcik-pakcik ni ada hak? Kenapa ibu yang kematian suami ni dengan anak-anak dia terpaksa dihalau keluar dari rumah kerana pakcik-makcik diorang menuntut? Okey, di dalam pembahagian harta pusaka melalui metod faraid, ada yang membolehkan ipar duai ataupun adik beradik si mati berhak menerima harta pusaka. Okey, disebabkan oleh dia ni tiada anak ataupun dia cuma ada anak perempuan, di mana ibu bapa ataupun ayah kepada si mati itu telah meninggal dunia. Apabila ibu bapa dorang ni bapa dia telah meninggal dunia, maka orang yang tidak mempunyai anak lelaki atau tidak mempunyai anak di dalam perkahwinan, apabila berlaku kematian, adik-beradik dia berhak untuk mewarisi atau menjadi waris di dalam pembahagian harta pusaka. Artinya yang anak semua perempuan lah. Yang anak semua perempuan, yang tiada anak, mereka inilah golongan yang akan Bersedialah untuk dituntut harta bapa mereka selepas bapa dia meninggal. Betul. Get ready lah orang bilang. Get ready. Selalunya golongan seperti beginilah yang akan menjadi mangsa. Golongan orang yang tiada anak, golongan yang tiada anak laki, golongan anak dia yang semua ini, perempuan. Yes, yang inilah akan menjadi mangsa terhadap pertikaian, perebutan harta di antara isteri maupun anak kepada pakcik makcik dorang di sebelah bapa dorang lah, kalau bapa yang meninggal, ataupun di sebelah ibu dorang apabila meninggal. Macam itulah. So selalunya apa harta yang kesukaan dorang mau tuntut? Biasanya yang akan dituntut harta tidak alih yang bernilai tinggi. Contohnya rumah banglo, kedai, Rumah teres pun lah, tanah, rumah teres, apa-apalah berbentuk properti yang nilainya semakin lama semakin tinggi. Inilah yang orang paling suka lah tuntut. kalau baju-baju arwah dong tak mau lah tu. Baju arwah tu tiada nilai tu dah lah dorang mau. Yang dorang mau ada nilai je lah. Ya, yang nilainya tinggi, dorang tahu nilai yang jutaan ringgit. Kalau jutaan ringgit, contohlah portion dorang berapa bagian, sekurang-kurangnya dorang mungkin boleh dapat portion dorang beratus ribu. Kalau kereta tu dorang pergi ambil juga lah tu. Kereta lah yang akan jadi mangsa selalu apabila berlaku kematian. Contohnya orang yang baru kematian, orang yang baru kahwin, baru mungkin ada anak atau tiada anak, selalunya pihak adik-beradik si mati ni akan lebih-lebih. Okey? Terutamanya yang dia tahu hak dia ni, dia ada hak, itu yang selalu ambil kesempatan terhadap kesempitan yang berlaku terhadap si isteri. Ingat, bagi adik-beradik yang tamak harta, kalau kamu tahu abang kamu ada anak laki, janganlah disentuh itu harta arwah tu, sebab kamu adik-beradik tidak berhak. Okey. Jadi
banyak yang berlaku nih. Media-media massa pun selalu viral cerita-cerita mengenai perebutan. Baru meninggal 1 minggu, kereta sudah kena rampas oleh ipar duai. Benda-benda beginilah yang happen. Dan kena bersedialah, kena ada ilmu mengenai harta pusaka, kena ada ilmu mengenai hibah. Sebab ikatan hibah inilah yang akan membantu kita daripada berlakunya perebutan harta semasa kematian yang berlaku. Oh, bahayalah kalau orang ada anak perempuan macam ni lepas tu ada harta pula. Lagi bahaya orang tiada anak. Kan yang baru kahwin, lambat kahwin. Sebab ayalah kadang-kadang kematian ni dia tidak mengenal usia. Tiada warning, tiada pun apa-apa, tiba-tiba meninggal. Golongan-golongan beginilah yang sentiasa menjadi mangsa keadaan. Itu sudah terlambat tu. Jadi adakah satu method yang boleh membantu supaya harta-harta ni confirm dia, insyaAllah lah dia tidak dituntut oleh ipar-ipar ni pakcik-makcik walaupun diorang ada hak? Okey, uncle tidak cakap tidak dituntut. InsyaAllah lah orang Maksudnya mungkin dia dituntut tapi tidak boleh dituntut. So macam mana cara supaya ipar dua ini yang mengharapkan harta suami kita ni? Janganlah harap, memang diorang ada hak juga. Betul. So cara dia adalah membuat satu ikatan hibah. Okay, siapa yang kena buat ikatan hibah tu? Yang perlu buat ikatan hibah adalah Yang punya harta. Yang punya harta, menghibahkan kepada orang tersayang. Jadi apabila dia sudah membuat satu ikatan hibah, maka harta itu tidak akan jadi harta pusaka. Jadi Dia contohnya akan jadi sini, harta hibah. siapalah yang akan sepatutnya buat hibah tu? Bapak dia lah kalau nama rumah atas bapak dia kan? Betul. Kalau contohnya rumah ni bapak dia punya, bapak dia boleh buat hibah. Contoh rumah ini rumah suami dia boleh buat hibah. Contoh rumah ini rumah bersama di antara suami dan isteri. Suami isteri tu boleh buat hibah. Kalau hibah macam tu tak, hadiah bahkan? hibah ni adalah hadiah kepada seseorang tanpa balasan atas dasar kasih sayang. Jadi kalau contohlah bapak dia punya rumah, nama bapak rumah tu adalah bapak dia, jadi dia mau hibahkan. Jadi kalau mau pastikan macam supaya secure lah, bukan adik-beradik dia yang pergi tuntut. Jadi macam mana tu? Dia kena jumpa peguam syari'i lepas tu? Okey, dia kena jumpa peguam syar'i untuk melaksanakan satu ikatan hibah. Yang lengkap lah kan? Yang lengkap. Rukunnya. Betul, yang lengkap rukun yang boleh handle kes kamu apabila berlaku kematian. Ingat, yang di hujung tu yang penting. Boleh handle kes kamu bila berlaku kematian. Artinya cukup lah semua lengkap rukun-rukun dia tu. Ya, kena ada saksi, kena ada pemberi, kena ada penerima, kena ada ijab dan kabul. Okey. Jadi kalau contoh kan macam bapak dia punya nama lah ni, harta ni kan. So bapak dia mau bagi kepada contohlah anak dan isteri. Boleh tak tu? Boleh. Inilah yang akan disarankan oleh peguam syar'i. Selalunya untuk si suami menghibahkan kepada isteri dan anak-anak dia. So macam contohlah berlaku kematian kan? Berlaku kematian suami dia tu masa anak dia masih kecil. Tiba-tiba datang juga ipar-ipar ni menuntut. Dia cakap, kami ni ada hak ni. Sebab kalau ikut faraid kami ada hak. Padahal diorang sudah buat hibah. Okay, macam mana tu? Apa step yang isteri ni perlu buat? Okay, first step adalah isteri ni akan berjumpa kepada peguam syar'i yang membuat ikatan hibah dia. Di mana peguam syar'i ini akan membuat satu permohonan pengesahan hibah di mahkamah syariah untuk memaklumkan ahli waris yang lain bahawasanya harta yang diikat kontrak ataupun telah dibuat ikatan hibah ni merupakan harta hibah dan bukan harta pusaka. Jadi jangan main-main lah kan kalau sudah orang buat ikatan hibah tu. Yes. Jangan main-main lah orang mau pergi buat tuntutan pula. Ya, boleh buat tuntutan untuk kepastian. Kita pun memang akan buat pengesahan hibah. Kalau dorang tidak tuntut pun, biasanya peguam syar'i akan buat pengesahan hibah di mana pihak responden selalunya ataupun responden tu siapa responden ni adalah pihak yang berkepentingan terhadap harta tersebut. Yang mencabar ya bukan? Yang mencabar ataupun yang bakal mencabar. Kadang-kadang dorang tidak mau cabar pun, tapi bakal mencabar disebabkan dorang ada kepentingan. Contoh yang dihibahkan ni isteri dan anak-anak. Biasanya responden adalah pihak ipar duai itu. Ipar duai maksudnya adik-beradik si mati. Sebab mereka kalau ikut dalam hukum faraid, dorang ada hak. Jadi dalam pengesahan hibah mereka akan dijadikan responden
di mana mereka ni akan dipanggil di mahkamah untuk dimaklumkan bahawa harta ikatan hibah ni bukan harta pusaka tapi menjadi harta hibah. Jadi terputuslah konflik untuk buat perebutan terhadap harta pusaka. Jadi kira telan air liur lah. Gigit jari. Gigit jari lah. Mungkin ada harta pusaka yang lain lah. Mungkin yalah sebab waktu buat ikatan hibah berkemungkinan ada harta tambahan yang lain. Kalau ASB tu macam mana? Boleh tak? ASB pun kita beli buat hibah. Seandainya si pemberi itu ingin. Tapi sebenarnya di ASB pun sekarang sudah ada instrumen hibah tu. Dan saya dengar dan baru-baru ini KWSP pun ada buat sudah instrumen hibah. Tapi kalau rumah benda yang tidak ahli ni kena buatlah dengan program syari'i. Betul. Jadi saya rasa isteri-isteri ni mesti happy sangat sudah ni kalau sudah ada ikatan hibah tu. Happy lah kalau dorang buat ikatan hibah. Kalau dorang hanya dengar, tiada tindakan, cuma dengar dan faham tapi tiada tindakan Pakai untuk mulut. membuat ikatan hibah, kegembiraan tu sekadar angan-angan. Jadi untuk merealisasikan kerunsingan dan ketakutan kamu apabila berlaku kematian, Untuk mengelak ketakutan. Ya. ketakutan kamu tu akan berakhir apabila kamu membuat satu ikatan hibah. Yang cukup rukunnya. Betul, kena cukup rukun, kena komplit. Kena jumpa dengan program syari'i lah paling senang kan. Supaya Yes. dia buat benda yang komplit. Kan, kalau macam tahu semua benda ni kan, kalau sebagai seorang isteri, macam suatu dia macam happy. Ya. Dia happy sebab insyaAllah adalah benda yang dia boleh bawa ni sebagai satu bukti supaya harta-harta dia ni, harta-harta si mati tidak dituntut Betul. semasa suami dia meninggal. Ya. Jadi itu merupakan satu jaminan lah Jaminan, terhadap betul. isteri dan anak-anak. Sebab seperti mana yang kita tahu, suami isteri ni, diorang mengumpul harta adalah untuk kegunaan isteri dan anak-anaknya pada masa hadapan. Itulah kebanyakan objektif seorang suami ataupun bapa dari mencari rezeki, keperluan untuk dipenuhi untuk anak-anak dan isteri. So bila sudah tiada tu macam tak logik pula mau direbut-rebut Nah, kan. inilah masalahnya apabila hukum tu di mana waris-waris yang lain selain daripada suami atau isteri dan anak-anak ni ada juga yang berhak. Inilah yang menjadi satu orang cakap masalah terhadap pihak isteri dan anak-anak ni apabila berlaku kematian. Tapi jangan risau, ada cara dia. Ada solution dia adalah membuat ikatan hibah. Jadi ingatlah yang siapa yang punya harta tu, punya penama harta tu, mungkin kena bertindak Segera. SAP lah. Ya, as soon as possible. Yeah, as soon as possible. Sebab kita tidak tahu pun bilalah kita ni memejamkan mata untuk kali terakhir, kan? Jadi Uncle harap video Uncle pada kali ini dapat kamu manfaatkan. Memberi impact. Please share dengan rakan-rakan dan saudara-saudara. Uncle yakin dan pasti tidak ramai yang tahu pasal ikatan hibah. Dan Mungkin tidak ramai juga yang sanggup hartanya direbut ipar-ipar. itu yang pasti. Tidak ada orang mau hartanya direbut. Jadi ramai yang tahu pasal wasiat tapi tidak tahu pasal hibah. So pada hari ini Uncle sudah jelaskan apakah kepentingan membuat ikatan hibah, apakah kesan kalau tidak buat ikatan hibah. Kesan dia tu macam dasiok dia tu. Bukan lagi nasiok, betul-betul bikin takut. Jadi kalau sebelum ketakutan tu menjelma suatu hari nanti semasa kematian suami kamu, jadi bertindaklah sekarang, berfikirlah sekarang, berbincanglah dengan orang tersayang untuk Pujuklah, kan? merancang kamu punya harta macam mana nanti kejadian dia. So okay, sangat penting pun hibah ni. Kan kalau sudah ada satu ikatan documentation tu, peganglah betul-betul. Betul. Peganglah ikatan dokumen tu. So Uncle harap Video ni akan berimpact kepada kita semua, especially Yes. Sabahan, okay? So, Ini bukan Uncle iklan, akhiri. ini bukan consultation. Okay. Uncle akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.